Terima kasih Datuk Yang Ketua. Mohon Yang Berhormat Menteri menjawab soalan saya nombor 6. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan amat prihatin tentang isu pembinaan Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 Kuala Lumpur. Projek MRR2 ini merupakan jalan utama dalam sistem penyuraian trafik di ibu kota ini. Pelaksanaan jalan MRR2 ini bermula di persimpangan Jalan Kepung, Lebuh Raya Damansara Puchong LDP yang melalui Batu Cave, melawati Ampang, Ceras, Sri Petaling dan seterusnya menghubungkan kepada Lebuh Raya Shah Alam Kesas. Jarak keseluruhan MRR2 adalah sejauh 35 km dan telah direka bentuk untuk kapasiti 6 lorong 2 hala. Selain daripada itu, jalan ini juga turut menyediakan kemudahan persimpangan bertingkat bertujuan untuk meningkatkan keupayaan penyuraian trafik di beberapa persimpangan utama. Untuk makluman ahli yang berhormat, jejambat MRR2 Pakej 11 di Kepung merupakan sebahagian daripada keseluruhan MRR2. Jejambat MRR2 Pakej 11 telah dilaksanakan oleh Sukmin Bumi Highway dan KKM Wilayah Joint Venture dan kerja-kerja telah dimulakan pada 27 Mei 1999 dan siap sepenuhnya pada 15 Mei 2002. Namun keretakan telah dikesan pada struktur jejambat MRR2 di kawasan Kepung pada Jun 2004. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah mengambil langkah segera untuk memperbaiki kerosakan yang telah dikenal pasti itu. Kerja-kerja pembaikan ke atas jejambat Pakej 11 MRR2 ini telah pun siap dilaksanakan oleh syarikat Bridgex Sdn Bhd pada 9 November 2006. Namun pada 3 Ogos 2008, kecacatan pada carbon fiber reinforced polymer CFRP yang dipasang di Pier 28 telah dikesan. Kerajaan telah mengambil keputusan untuk memasang semula tie frame serta jaring keselamatan di cross beam berkenaan dan kerja-kerja pemasangan tersebut telah disiapkan pada 6 September 2008. Untuk makluman ahli yang berhormat, Pier 28 telah mengalami kecacatan apabila 3 daripada 18 tendon CFRP yang dipasang bagi memindahkan tekanan mampatan ke cross beam telah rosak. Kerja-kerja memulihkan tekanan tersebut ke paras pra-kecacatan telah dilaksanakan dengan menggunakan kerangka pengikat iaitu tie frame dengan izin selaras dengan kehendak piawaian British BS5 400. Oleh itu, tahap keselamatan di Pier 28 ini dan keseluruhan laluan di MRR2 adalah selamat untuk digunakan. Terima kasih. Awat Pokosna. Datuk Ketua, terima kasih Yang Berhormat Menteri yang memberikan jaminan bahawa tahap keselamatan MRR2 di Kepung itu selamat. Cuma yang saya nak minta penjelasan ialah pertama, apa jaminan kerajaan bahawa perkara yang sama tidak akan berlaku ke atas pier yang lain, tiang-tiang yang lain. Sebab ini isu yang sangat penting bagi saya, bahawa kalau boleh berlaku di pier yang ke-28, apakah tidak mustahil dia juga boleh berlaku pada 32 tiang lagi, 32 tiang yang lain. Sebab saya telah dipahamkan perunding antarabangsa, kalau tak silap saya, yang dilantik oleh Kementerian Kerja Raya iaitu HAKRO telah pun memberikan nasihat kepada Kementerian Kerja Raya supaya tidak menggunakan kaedah CFRP ini, tidak menggunakan kaedah CFRP ini. Sebab itu saya sangat perlu mendapat satu penjelasan di segi tahap keselamatan ini. Sebab ini perunding yang dilantik oleh Kementerian Kerja Raya yang mencadangkan supaya tidak boleh menggunakan kaedah CFRP ini. Jadi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa kemungkinan akan berlaku tindak balas kimia ke dalam konkrit yang ada itu. Jadi ini akan melemahkan tiang-tiang yang ada ini. Ini sebab itu bagi saya bahawa kerajaan harus memperjelaskan apa jaminan seperti yang saya katakan tadi dan apa tindakan dibuat oleh pihak JKR untuk mengelak daripada keretakan ini berlaku. Dan akhir sekali yang saya nak minta ialah setakat yang saya tahu bahawa sehingga sekarang semua itu ditanggung oleh kerajaan 74 juta dan belum ada apa-apa tuntutan telah dibuat daripada kontraktor Bumi Highway dan juga Sukimin
serta saya lihat bahawa Kementerian Kerja Raya juga tidak mengambil apa-apa tindakan ke atas perunding reka bentuk, kerana dilaporkan dalam laporan Hakro ini menunjukkan bahawa antara menjadi punca kepada masalah keretakan itu bermula daripada reka bentuk yang silap yang dibuat oleh perunding Maunsel Sharma, sedangkan sehingga sekarang Maunsel Sharma ini masih terlibat dalam projek-projek kerajaan tanpa ada sebarang tindakan yang dibuat oleh Kementerian Kerja Raya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Pokok Sena. Yang Berhormat Pokok Sena, beliau cakap tadi CFRP, tindak balas kimia, saya terlupa. Yang Berhormat macam seorang jurutera lah cara cakap tu. Cuma saya nak bagi tahu, mungkin Yang Berhormat cakap CFRP itu yang carbon fiber ni, saya nak bagi tahu. Pertama saya nak jelaskan bahawa sebagaimana yang saya bagi jaminan bahawa seluruh peer-peer ini dalam keadaan selamat. Cuma nak maklum kepada Yang Berhormat, memang ada tindakan carbon fiber ini dengan simen yang ada ataupun alkaline yang ada di dalam peer-peer ini. Dan sebenarnya carbon fiber ini adalah kali pertama digunakan secara meluas di dalam sesuatu proses pemulihan, kerana selama ini ia digunakan secara kecil-kecilan daripada syarikat perunding yang mencadangkan daripada Jerman ini, mencadangkan menggunakan ini. Dan untuk pengetahuan, mengapa saya katakan peer-peer ini dalam keadaan selamat, kerana dalam setiap mereka bentuk design yang dilakukan oleh jurutera, pertamanya adalah untuk memastikan ultimate design. Ultimate design ini mengambil kira faktor keselamatan. Dalam kes ini, faktor keselamatan peer-peer itu telah diambil kira. Cuma serviceability untuk design itu, ini Yang Berhormat kalau jurutera mudah saya terangkan. Serviceability design ini termasuklah meningkatkan lagi faktor keselamatan berhubung dengan peer ini. Sebab itu jaminan bahawa peer itu adalah dalam keadaan selamat cuma meningkatkan lagi faktor keselamatan peer-peer yang ada pada hari ini. Itu bagi tahu. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang Ibu Berhormat katakan tadi, bahawa carbon fiber ini bertindak balas dengan alkaline, dengan simen, maka terpaksalah kita buka semula carbon fiber itu. Sebab itu kita meletak netting, kerana yang paling penting bagi ada kejadian yang akan menimpa pengguna-pengguna MRR2 itu. Sebab itu kita letak netting kepada di bawah di peer-peer ini supaya tidak berlaku runtuhan debris kepada kenderaan atau orang ramai. Ini yang kita lakukan. Dan berhubung dengan mengapa tidak diambil tindakan kepada syarikat yang jadi konsultan ataupun perunding untuk buat jejambat ini. Suka saya jelaskan kepada Yang Berhormat, projek ini dilaksanakan dengan design and build. Bila design and build, tanggungjawab adalah terletak di bahu kontraktor itu. Maka kerajaan hanya mengambil tindakan kepada kontraktor dan terpulang kepada kontraktor kemudian menjelaskannya kepada pihak yang tertentu apakah peranan yang dimainkan oleh konsultan beliau, dan tindakan juga beliau boleh ambil kepada konsultan yang memberi pandangan itu. Ini jawapan yang ingin saya jelaskan kepada Yang Berhormat. Kecuali ada maklumat tambahan yang akan saya berikan. Terima kasih.